Ada. Sini saya nampak tak apa. Bismillah. Boleh dah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, sebagaimana biasalah, kita akan lihat sedikit daripada sejarah ringkas tentang at-tasawuf. Malam ini kita akan tengok setelah daripada kita boleh mengetahui dan tahu bagaimanakah perkembangan ilmu tasawuf tadi itu semenjak daripada kurun yang pertama sehingga kurun yang keempat. Kurun yang pertama iaitu tasawuf tu dia memberatkan balik pihak suluki untuk kita nak mendidikkan budi pekerti, untuk kita hendak tarbiyahkan ruhi dan akhlak kita dan sebagainya. Setelah daripada lama mari masuknya kurun yang ketiga, keempat, barulah mula penyelewengan berlaku di dalam sejarah ilmu tasawuf. Sebagaimana kita telah dengar pada minggu telah lepas, iaitu perkembangan ilmu tasawuf pada kurun yang keempat, timurnya di dalam itu kurun, iaitu cara mikir tadi itu mikir pemikiran Abu Yazid Al-Bustami yang nak mentarikkan manusia kepada sama di antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Orang panggil wahdatil al-wujud ataupun ittihadiyah. Juga pada kurun keempat ini, ideologi yang dimikir oleh Hallaj Hussein Ibn Mansur pun disebar juga di negeri Al-Iraq. Mereka ini adalah tokoh-tokoh sufi yang menyeleweng daripada jalanan sufi yang asal. Sehingga ijma' ulama-ulama pada itu masa bertua kata Hallaj dan Abu Yazid Al-Bustami dan sebagainya,
utamanya Hallaj adalah orang yang menyeleweng di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan tentang at-tasawuf, dan dihukumkan oleh ijma' ulama al-Islamiyah, kata dia ini kena disalibkan, dibunuhkan. Itu adalah perkara yang berlaku pada kurun yang keempat, sebagaimana kita telah memberikan keterangan kepada umat Islam. Pada malam ini insya-Allah kita nak tengok perkembangan ilmu tasawuf pada kurun yang kelima. Makna kurun yang kelima ni yakni awal tahun 401, tarik mari sampai ke 500 lah. Itu makna kata kurun yang kelima. Jadi kurun yang kelima ni timbulnya cara mikir setelah daripada alim ulama tadi itu, dia mempertuakan keputusan dengan cara sebulak suara membunuskan akan Hallaj sebagai ketua yang nak menyelewengkan akan cara mikir umat Islam tentang ilmu tasawuf. Timbul pada kurun yang kelima ini pengtajdid. Tajdid makna pembaru. Pembaru di sini makna kata nak hendak mengembalikan cara mikir ilmu tasawuf supaya kelik kembali semula sebagaimana kurun yang pertama, kurun yang kedua, balik suluki, balik budi pekerti, akhlak, tarbiyah ruhi dan sebagainya. Jadi pada masa ni tujuan asli tadi itu selepas daripada ilmu tasawuf ni jadi menyeleweng, dia nak kembali kelik. Bahasa dia lah orang panggil kata apabila ilmu ni dia menyeleweng, pastilah kita kena kembali kelik semula. Mana tajdid, membaru kelik semula supaya ilmu tadi itu boleh kelik sebagaimana tempat yang dia sesuai nak duduk. Jadi ilmu tasawuf pada zaman ni nak kembali tu nak kembalilah, tapi siapa yang mengkembali nanti kita tengok. Nanti kita tengok siapa yang bawa kembali dan sebagainya. Dia kata di sana ada tayyar as-sufi, as-suluki, al-amali. Yang ni ada pemikiran orang tasawuf yang nak moyul balik, nak menterbiahkan budi pekerti dan amal yang muwafaqah, selaras dengan sekalian ummah pada masalah pegang. Pada masalah pegang. Seolah kata asalnya orang sufi ni ya pegangnya dia molek, akan tetapi masuk Hallaj, masuknya Ibnu Ibnu Sab'in dan sebagainya, dan Abu Yazid Bustami dan sebagainya, membawa pada akidah tu jadi punah. Asal tu ya gitulah. Kalau rangka ni ya asal dia kecil. Asal dia kecil, kemudian dia terkemar sampai memunuhkan akan pegangnya. So umpama asal usul al-khawarij kita kata. Asal usul dia bab politik, sebab jadi pecah tu bab khawarij, pecah tu bab jadi syiah dan sebagainya. Bab khawarij bab politik. Tapi kelamaan membawa kepada jadi tukar kepada jadi sebagai ideologi cara mikir, jadi bab pegangnya. Bab apa? Bab pegangnya. Di situ membawa kepada ulama-ulama yang ada pada itu masa tadi itu, dia hendak nak buat lagu mana, pemikiran tu jadi cetuh mari nak buat lagu mana supaya tasawuf yang nak bawa data tadi itu we molek sebagaimana dulu. Itu harapan dia. Nak jadi gitu kedak tu satu kerja pula. Bukan makna kata tiap-tiap perkara yang kita harap tu nak jadi sebagaimana kita khandak. Itu bukan. Kerana kita telah maklum kata pada zaman ni, pada zaman kurun kelima ni, panggil kurun yang nak mentajdidkan. Lepas daripada rusak lama, nak mengembali kelik ilmu tasawuf tadi itu kelik sepengah sedia.
Kalau gitu zahirnya bahawasanya sebab dimakan itu nak kembali kelik kepada asal hak nak akad tadi itu kepada apa nama? Kepada asal usul hak dia. Cuma orang hak mikir tadi, orang mikir nak mengkembali kelik apa nama? Keliknya cara mikir nak kelik semula. Nak jadi sebagai ilmu tasawuf asal usul tadi itu kena kepada Syekh Kushairi. Syekh Al-Kushairi. Kushairi ni maklum dan jelas kata dia adalah daripada golongan orang daripada kalangan mutakallimin. Ahli kalam lah kalau kita kecek mudah-mudah. Tu maknanya gitu. Maka pada zaman ini, yakni zaman Syekh Al-Kushairi, Al-Imam Kushairi lah, dia ni salah satu daripada orang keistimewaan di dalam masalah sufi ni pada korun ini ni, iaitu korun yang kelima, kerana dia ni meninggal pada tahun 495. Tuai kitab Al-Kushairi ma'ruf. Orang mengaji di luar-luar negara mengajilah kitab-kitab ni Kushairi ni. Nampak tu tak? Mana kata dia lah jadi asas benteng hak besar sekali untuk nak kembali kelikkan ilmu tasawuf tadi itu, kembali kelik semula. Jadi kata tasawuf tu bukan tasawuf falsafi, bukan cara memikir ideologi seumpama Hallaj itu kan tak, ataupun Abu Yazid Bustami itu kan tak. Aku tu Tuhan tu aku, ya tak sihat tu. Tetapi Kushairi ni adalah seorang yang pengaruh kuat dengan ilmu mutakallimin, ilmu kalam. Sehingga dia tadi itu hengga sikit lah kalau nak kira dengan Ibnu Abu Yazid Al-Bustami ataupun Hallaj, dia hengga sikit. Kita kena melakukan keadilan. Hak mana lebih kuat, hak mana lebih teruk, hak mana lebih rengit, itu berhajat kepada kita sebagai umat Islam kena memahami akan ini masalah. Jangan kita pukul jadi satu sahih gitu, itu tak ada adil. Allah Ta'ala kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tak jadi kepelek, tak jadi benda yang caci, dan tak jadi benda yang jadi kecacatan kalaulah kita nak melakukan keadilan di dalam perkataan. Dan perkataan yang adil itu lebih dekat dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dia menggunakan cara-cara memikir yang memanglah tok guru seorang ni kalau dia nak akadkan satu perkara, dia kena berkesan dengan jalan ni yang dia nak bawa. Dan jalan ni yang Imam Al-Kushairi nak bawa ni jalan mutakallimin. Maka dia gunakan ilmu kalam untuk membantukan jalan ni hak asal. Ni makna kata guna ilmu kalam tetapi nak bantukan jalan ni hak asal, mana jalan ni Al-Kitab was Sunnah, jalan ni ulama tasawuf hak korun yang pertama dan korun yang kedua. Soalan kata ya usaha nak ambil ilmu kalam, mari bantukan perkara tersebut. Bagaimana dia nak kata, nak jadi kata Tuhan tu makhluk tu Tuhan, dia membantahkan menggunakan ilmu kalam di situ. Nampak tu tak? Di sini makna kata dia gunakan ilmu yang mazmum di sisi ulama salaf, tapi menggunakan perkara ni untuk membantukan akan dinil Islam juga. Satu juzuk, satu pihak tadi itu kita kira kata ini adalah satu kebaikan lah je juga. Bukan makna kata perkara yang dia niat tak bagus, tak baik. Dia gunakan ilmu kalam untuk nak membantukan akidah ahli sunnati wal jamaah. Maka di sinilah di sinilah timbulnya ideologi kata mazhab al-Asy'ariyah dan mazhab al-Maturidiyah. Pada masa ni lah makna kata dimenguasai mazhab al-Asy'ariyah dan mazhab al-Maturidiyah ni untuk nak muwajahah, untuk nak menghalaukan cara memikir ideologi yang dibawa datangkan oleh Ibnu Hallaj dan Abu Yazid Al-Bustami. Belum daripada tu, hak tu korang kepak, korang kelima ni seolah nak sapuh benda tu tubik daripada cara-cara memikir orang-orang Islam zaman itu. Maka apabila
Al-Qushairi ni mengangkatkan apa nama ni, kita nak masuk benda hak luas sikit di sini. Mengangkatkan lambang menggunakan ilmu kalam untuk membasuhkan apa nama, membasuhkan cara mikir orang hak faham salah tentang masalah tak ada buat beza di antara khalik dengan makhluk, tentang kata benda tu satu sahaja. Maka mereka ini tak boleh nak terima lah. Di situlah apabila angkatkan ilmu kalam naik, maka di Baghdad ini kumpulan daripada ashabil hadis, pengikut bagi Imam Ahmad ibni Hanbal ada banyak di sana. Di situlah dinamakan fitnatul Qushairi. Jadi fitnah al-Qushairiyah di antara dua pihak. Pihak hak balik ashabil hadis, pengikut Imam Ahmad ibni Hanbal, dengan pengikut bagi Syekh al-Qushairi. Ini sejarah yang kita kena ambil tahu di sini. Berlaku di Baghdad belaka ni benda-benda ni. Maka sekiranya apa nama ni, sekiranya adalah bagi ahli kalam di kalangan al-Asy'ariyah, ada juga orang yang kata satu pekerjaan campur tangan yang nak menghalangkan cara mikir yang sesat, yang mukhalafah bagi mazhab ahli sunnati wal jamaah. Di sini makna kata ada kebaikan yang dia itu nak membantukan mazhab salaf, tapi dia gunakan ilmu kalam. Nampak tu tak? Ni sebab itulah ulama-ulama kita tadi itu dia memberikan keadilan. Tetapi kalau kita gunanya ilmu kalam untuk menentangnya Al-Quran was sunnah, tu apa yang kata salah dengan salah betul-betul dah. Hak ni dia guna ilmu kalam untuk berapa? Untuk menghalangkan sufiyah yang melampau, yang menzahirkan diri dia tadi itu, kata dia tu Tuhan tu dia, dan menghalangkan cara mikir yang menjadi penyeleweng tentang masalah pegangan. Seumpama Abu Yazid Al-Bustami dan Hallaj dan sebagainya yang ada pada itu zaman. Yang ada pada itu zaman. Kalau gitu, mereka yang sungguh buat kerja ni tak lain tak bukan iaitu Syekh Al-Qushairi, tuai kita Risalah Al-Qushairi cetak sampai sekarang. Dan di negeri Mesir ni, tempat kita pernah belajar dengan alim ulama kita, dia mengaji Risalah Al-Qushairiyah fit Tasawuf, mengaji perkara-perkara tersebut. Dia meninggal bila? Meninggal pada tahun 465 Hijrah. Kemudian ada lagi ulama-ulama yang bukan seorang juga yang nak buat kerja untuk nak mengangkatkan lambang kata sufi hak sebenar ni, bukan seumpama Hallaj duk faham ataupun Abu Yazid Al-Bustami duk faham. Bukan lagu tu. Nawi kita sebagai umat Islam tu faham kata tasawuf yang sebenar bukanlah apa yang ditayangkan, yang dihuraikan, yang dipahamkan oleh Abu Yazid Bustami dan Hallaj. Inilah mereka ini. Salah seorang lagi daripada tokoh ulama yang dia daripada ahli sufi juga, ada di dalam korun yang keberapa? Korun yang kelima juga. Nah, korun yang kelima juga Al-Harawi, Al-Imam Al-Harawi. Imam Al-Harawi ni ia ada satu kitab nama Manazilus Sairin ila maqami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Harawi ni ada satu risalah, lebih kurang terbanding lah 70 ataupun 100 helai kertas, ataupun sikit daripada tu, atas cetakan yang berlainan lah. Jadi Imam Al-Harawi ni dia tuliskan kitab ini nak mengkemukakan kepada umat Islam yang ada pada zaman itu, kata tasawuf yang sebenar, yang orang tasawuf kanak itu begini cara dia. Ya pasti kita kena faham satu perkara, kata apabila berlakunya fitnah, kita jangan senyap. Jangan jadi seumpama al-waqifah. Waqifah ada di zaman Imam Ahmad ibni Hanbal. Apabila berlaku fitnah, Mu'tazilah petua kata Al-Quran kalam Allah tapi makhluk. Nyemari satu kumpulan, jadi kata aku tak saya kata makhluk ke bukan makhluk, aku tak saya kecek. Ini panggil al-waqifah. Kita berhentikan pendapat kita halangkan pendapat kita masa fitnah ni tak benar. Tak betul lagu tu. Pasti kita kena beri keterangan
pasti kita kena berinya penjelasan kepada umat Islam. Kalaulah kita sebagai guru, sebagai alim ulama, pakat senyap belaka apabila timbul fitnah, awamun nas nak gantung kau siapa? Kalau gitu ijtihad setengah-setengah ulama kata senyaplah, tak apalah, orang faham sendiri. Ini adalah perkara-perkara yang tak makul, yang tak termakai dengan ideologi akal manusia sama sekali. Wajib kita kena beri keterangan, wajib kita kena beri penjelasan. Tuhan menjelaskan di dalam Al-Quran dan buat janji dengan kita, sebagaimana beberapa kali kita bacakan akan ini ayat. Qala subhanahu wa ta'ala, wa idh akhadallahu mithaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Allah Ta'ala buat perjanjian dengan mereka yang ada ilmu pengetahuan, kena beri keterangan, jangan susuk ilmu pengetahuan itu terhadap apa yang Tuhan suruh kita menyata, kita menyata. Jangan kita susuk, jangan kita diam. Kerana umat masyarakat berhajat kepada keterangan. Tapi hendaklah beri keterangan lah. Bukan mana kau kita mahu api panah, itu bukan. Kena beri keterangan. Mana keterangan, mana ilmu pengetahuan yang benar macam mana, supaya manusia itu boleh beza mana yang benar, mana yang tak benar. Al-farqu bainal haqqi wal batil, furqan, perbezaan di antara hak ni benar, hak ni benar, hak ni tak benar. Dengan apa? Dengan alasan, dengan ilmu pengetahuan. Bukannya dengan kita kata dengan kejahilan dan sebagainya. Itu bukan. Imam Al-Harawi tulis kitab Manazilus Sairin ila maqami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kata manusia kita ni adalah makhluk Allah Ta'ala. Kewajipan kita sufi sebenar mana nak mengabdikan kepada diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hal keadaan tunggal. Minta pertolongan daripada Tuhan, nak ibadatnya hanya jua kepada Allah Ta'ala. Hak ni lah inti semua sebuah Quran duk di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami ibadat, akan dikaulah kami minta pertolongan. Dengan sebab itu Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ambil akan ining matan, mari syarah jadi kitab Manairus Sairin, Madarijus Salikin. Syarah jadi kitab Madarijus Salikin fi syarhi Manazilis Sairin ila maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia syarah. Cetak ke baru ni tubik 6 jilid semua. Madarijus Salikin cetak ke baru tubik 6 jilid. Hak ambo ada duk baca tu, duk mengaji, duk tengok, duk belak tu sejilid hak dulu tu terbagi tu lah. Tetapi hak sekarang 6 jilid. Tabak Darul As-Sami'i di Makkah Al-Mukarramah. Boleh kita sebagai guru-guru dan pelajar-pelajar boleh beli akan itu kitab. Kerana itu kitab tak lain tak bukan nak membentukkan akhlak kita, membentukkan roh kita, membentukkan perasaan cara memikir kita, nak molek sebagaimana Tuhan nak. Orang panggil maqamul ihsan. Kita ni kalau tidak ada ilmu al-ihsan, ilmu al-akhlak dan sebagainya, nescaya kita jadi tak sempurna. Nak namakan ilmu tasawuf pun tak apa, nak ilmu akhlak pun tak apa, tak ada masalah. Nak tengok diisi kandungan tu nak bawa pergi kana. Walaupun ilmu tasawuf ni, kalimah tasawwafa ni makna kata tak ada masyhur mana pada zaman salafus salih, tetapi nak ayat kata babut tasmiyah kita tak ada dhahiqah sangat, tak ada jadi payah sangat kita nak panggil. Nampak tu tak? Tak ada nak jadi payah sangat. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala pun ada juga, ada kitab At-Tasawuf dan sebagainya. Kita tengok isi kandungan tu macam mana. Jangan kita tengok sekadar nama, nama ni gini. Setengah-setengah daripada mutanatti'un dia payah nak fahamkan itu masalah. Mutanatti' ni mana kelajak. Makna kelajak, lebih teruk makna kelajak. Ni lagu ni tak elok kata. Dan ada juga sumbangan di dalam ining pengtajdikan ni, makna kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pun bangun juga. Abu Hamid Al-Ghazali yang meninggal pada tahun 505, ia beranak pada tahun 450. Dia ada sumbangan juga dalam masalah nak mengembalikan sekadar mana ijtihad dia lah, sebagaimana sekadar mana kekuasaan dia nak tariknya manusia wiklik semula kepada mana? Kepada tasawuf hak asli. Apa yang panggil tasawuf suluki, bukan tasawuf al-falsafi. Kita kena buat beza.
Hak yang duk kecek sekarang lah ni, hak pasang makam tinggi-tinggi sampai kata tak semaya, tak puasa, sampai kata ada at-taharah sebagaimana tak ada sampai pakaian dan itu ini panggil tasawuf falsafi, bukan tasawuf suluki. Tasawuf suluki ni ya molek. Dia pakaian bersih, nah amalan dia itu bersih, hati dia bersih, cara mikir dia bersih dan sebagainya. Hak tu tak apa. Itu diakukan di dalam agama Islam kita. Tapi kalau tasawuf falsafi, semaya pun dak, puasa pun dak, haji pun dak, umrah pun dak, bersih pun dak, dan sebagainya, kemajuan pun tak ada, lepas negara kepada siapa nak mengetah pun tak apa, asalkan aku ni gitu masuk bukit semata. Ini bukan. Ini bukan cara-cara yang benar, bukan cara-cara yang sungguh yang tokoh-tokoh ulama kita itu nak tarikkan kita. Dia tulis kita Ihya Ulumuddin. Memanglah dalam Ihya Ulumuddin ni ada beberapa perkara yang ditambihkan oleh alim ulama kita yang beri peringatan. Kerana Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ni, dia sebagaimana berkatalah Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam Talbis Al-Iblis terhadap Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ni adalah sehir dia banyak dalam agama kita. Tetapi dalam masalah hadis tadi itu, hadis nabawiyah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang yang dia mengaku sendiri, mengaku iktiraf diri dia, kata dia itu adalah tak serupa dengan ulama-ulama hadis yang lain. Kalau kita nak kira kita dengan dia tu, dia tak kena ada ukur situ. Tetapi nak ayat kata sama-sama ulama dia tu, makna kata dia iktiraf, kata dia ada kelemahan tentang ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kelemahan. Sebab itulah Imam Ibnu Jauzi dia kata, datangnya Imam Al-Ghazali sebagaimana kita rayak ni, dia tulis akan satu kitab nama Ihya Ulumuddin. Di atas jalan ni qaum, ala tariqatil qaum. Di atas jalan ni fok-fok tasawuf lah. Dan dia memenuhkan kitab dia tadi bil ahadis al-batilah. Hadis-hadis yang tak yang tak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diiktirafkan oleh ulama, bukan kita kata. Jangan silap faham. Ama kata sedak setara mana duk kecek tu Imam Ghazali tu siapa mu kecek tahu ke dak? Amba tahu, kita kecek gapo-gapo ni kita tahu. Hak ni kita duk kecek ni kalau Imam Ibnu Jauzi. Diintibahkan perkataan ini seolah kata diwak beringat, dimengingati oleh Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi dia mari tadi itu untuk nak memperiksakan hadis-hadis yang dibawa datangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Namakan Al-Kitab Hamlil Asfar fi takhrij hadis al-Ihya Middin. Dia bawa datangkan kitab tadi itu, satu kitab nama Hamlil Asfar, untuk nak takhrijkan, untuk nak periksakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yang mai periksa satu. Kalau kita pergi tengok sekarang sekarang masa kita ada ni, ulama ni dia ambil pedah daripada Imam Al-Iraqi, ambilnya takhrij, makna kata periksa hadis daripada Imam Al-Iraqi ni. Iraqi ni bukan biasa lah. Guru bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam tuai kitab Fathul Bari. Nak kata dia bukan ahli ni, bukan dia. Malaikat kita tak kenal, tak ada arah lah tu. Kalulah orang kenal, tak ada pia syak, kata Imam Al-Iraqi ni salah satu daripada tokoh pakar, ada kepakaran di dalam masalah ilmu hadis. Ulama sekarang lah ni dah belum daripada kita ni ambil perkataan ya orang kurang kelapa. Ambil perkataan Imam Al-Iraqi tu, bubuh sekali dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kalau cetak sekali. Untuk nak manusia tadi itu, apabila baca Al-Kitab, kitab Ihya Ulumuddin, maka hendaklah baca juga akan Hamlil Asfar, takhrij hadis Ihya Ulumuddin. Baca hati.
Betapa banyak hadis yang dikatakan oleh Imam Al-Iraqi dengan perkataan la aslalahu dan sebagainya. Hadis yang tidak ada asal, hadis tidak ada sanad dan sebagainya. Kita jangan buat mudah nah masalah. Ada dalam kitab ke jola lah. Kita galikkan di petanding kita ni ataupun di Nusantara umumnya. Apabila sebut kata asal kata ada hadis di dalam buku, kita kata yelah dah. Ya masalahnya kita kena belajar semula. Di jamiah yang kita belajar ni, Jamiatul Azhar, ya ada satu bahagian dinamakan bahagian qismil hadis, bahagian orang mengaji kisim hadis. Di dalam itu bahagian ya ada madah, ada satu madah ni ulama Azhar iktiraf belaka. Bukan kita nak susuk tak boleh benda ni. Ada madah at-takhrij. Madah cara kita nak mengeluarkan hadis daripada kitab-kitab alim ulama. Dan ada madah dirasatul asanid. Madah-madah untuk nak memperiksakan sanad-sanad yang dibawa datangkan oleh gaba? Bawa datang oleh tokoh-tokoh ulama kita di dalam kitab. Azhar buat tubik kitab-kitab umpama tu, madah-madah umpama tu untuk nak umat masyarakat kita belajar. Tapi setengah-setengah yang jadi perkara yang tak sampai maksud dan tujuan, kita pergi mengaji Azhar, tetapi kita tak dapat kelik ilmu tu tadi pada tanah air kita. Baca hadis di dalam kitab mana-mana, kita jumpa kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pakat terima lalu dah. Kita tak ukur dulu kata mari di mana, selidiki dulu mari di mana dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang menjadi kemunduran bagi umat Islam tempatan kita. Ulama rakyat habis licin dah, tak ada tinggal walaupun sikit. Tetapi kita sebagai umat Islam yang belajar tak bawa ilmu hak ulama tu, beri amanah kepada kita, klik pada tanah air kita. Betapa banyak hadis-hadis yang tak ada sabit yang kita sandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada yang kata ulama wari tak song kata tak boleh nak jadi, kata dia tak sabit. Ni setara Imam Ghazali mengaku diri kata dia dalam masalah ilmu hadis. Kalau nak adu dengan ulama hadis yang ada pada zaman dia dan ada belum daripada dia, dia adalah orang yang tak sampai pangkat dan sebagainya, orang yang lemah dalam media hadis dan sebagainya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Jauzi, ni seorang dan ramai lagi, bukan seorang Imam Ibnu Jauzi dan sebagainya. Sedangkan wa huwa la ya'lam butlanaha. Imam Ghazali itu, Imam Ibnu Jauzi kata, Imam Ghazali tak tahu kata hadis ni hadis tak sabit dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam hadis dalam Ihya Ulumuddin tu, kalau kita buat tubik mari semua, banyak mana hadis yang tak sabit, sebagaimana ulama Al-Iraqi dan sebagainya menghukumkan akan itu hadis. Jangan silap pihak kata oh pandai pada Imam Ghazali. Tak, kita buat tubik hak ulama lah buat tubik. Jangan kita berasa nak marah kepada orang yang royak terhadap hukum. Ya royak tu mengikut ulama royak. Kita kalau tak tahu tadi tu, kita tak usah cakap lah. Kita mengaji banyak mana ilmu hadis, kita pandai kedak periksa hadis dan sebagainya. Kalau orang yang reti, kita tak nak kecek sampai gini. Tetapi terkadang orang yang tak pandai, tak tahu tadi tu, ya kecek seolah kata lebih daripada ilmu yang dia ada. Sebab tu dah waktu baik hadis-hadis tak tahu mari di mana. Perkataan sahabat tak tahu kata mari di mana untuk mencenggahkan hadis yang sahih, mencenggahkan ayat Quran dan ijma' para ulama ni ada gula ni, bukan perkara yang bukan. Dan ilmu hadis kena ambil daripada ummahatil kutubil hadis, ambil daripada ibu-ibu kitab hadis, jangan ambil lagi kitab-kitab yang lain. Tu cara dia. So umpama kita nak misal dengan cara mudah, orang nak menega, kalaulah dia tak tahu kata di mana barang yang jual belum daripada perai, belum daripada orang nak ambil laba dengan cara kuat-kuat, yang nak menega nak makan laba di mana dia tak boleh nak makan laba. Dengan sebab itu cara kita nak ambil ilmu pengetahuan pun samalah. Kita kena tahu kata ilmu hadis nak ambil di mana, ilmu fiqh ambil di mana, ilmu akhlak ambil di mana, ilmu tasawuf ambil di mana, ilmu tafsir ambil di mana, kena tahu. Kalau kita tak tahu, ni ambil hadis di dalam kitab sufi, dia tak kena selalu. Ambilnya mazhab Syafi'i di dalam kitab hak mazhab Hanafi, tak betul lagu tu. Kitab mazhab Syafi'i ada dan sebagainya, ulama Syafi'i ada dan sebagainya. Cara dia lagu tu.
Ini patut kita sebagai pelajar terutamanya kena faham masalah ni. Ni kita mari melawati luar negara ni. Saya tak ada duduk dalam Thailand sekarang ni, duduk luar, tetapi kita nak memenuhkan masa supaya kita nak ambil kebaikan. Terima kasihlah kepada Ustaz Wan Muhammad Wan Ishaq yang sudi berikan tempat boleh kita betangkan kertas kerja pada malam yang mulia ini. Kerana ikutan Imam Abdul Aziz kita, Imam Ta'awun kita pun mana berjanji dengan dia lah malam ni gia hak dia. Saya pun walaupun duduk luar negara pun, tetapi kita senantiasa nak memenuhkan masa dan tunaikan amanah sekadar mana kita mampu. Kemudian di dalam ni banyaklah daripada perkara-perkara yang kita lagi akan sebut. Yang kita lagi akan sebut. Itu sumbangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam agama kita. Dan juga tak ditinggal, tak dilupa Imam Abdul Qadir Al-Jilani pada ini masa juga. Makna Qurun yang kelima ni juga, walaupun dia beranak belakang sikit, Imam Abdul Qadir Al-Jilani ni beranak pada 491. Meninggal pada tahun 591. Ya, makna kata meninggal awal-awal Qurun, makna tengah-tengah Qurun yang ke-6. Beranak dia awal-awal, makna akhir-akhir Qurun yang ke-5. Makna dibilang kata dia orang Qurun ke-5 lah juga. Walaupun begitu pun dia ada sumbangan besar. Dia karya kita Al-Ghunyah fi Ma'rifatil Haq. Untuk cara lagu mana nak faham masalah tasawuf hak benarnya, lagu mana kena tengok di dalam tengok di dalam kitab-kitab yang dia kemukakan kepada ummah. Kita kena percaya dengan alasan. Bagaimana kita duk talqin, duk royak mai kata nak percaya gapo? Percaya dengan alasan, percaya dengan bukti, keterangan. Jangan pasal berpuak berparti, jangan qaumiyah dia panggil ataupun berfanatik. Apa yang kata asabiyah, tak boleh lagu tu. Salah dalam undang-undang kita. Jangan sama sekali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni banyak orang duk sandarkan nisbah pada dia daripada perkara bukan-bukan. Yang jela, yang betul daripada dia ataupun yang benar daripada dia, apa yang dia kemukakan di dalam kitab-kitab dia. Yang diakukan oleh alim ulama kita dan sebagainya. Dia adalah orang yang hebat dan tokoh daripada tokoh ulama kita. Dia anak murid Ibnu Qudamah. Imam Abdul Qadir Al-Jilani anak murid bagi Abdul Ibnu Qudamah tua kita Al-Mughni di dalam mazhab Hanbali dia. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani ni Hanbali, memang dia Hanbali. Imam Ghazali itu Syafi'i dan sebagainya. Sebagaimana kita boleh kemukakan di sini. Mereka ini usaha meletakkan dalil-dalil syarak wari Al-Quran was sunnah, apa hak menunjuk di atas ilmu tasawuf, untuk nak mendekatkan ilmu tasawuf semula tadi itu dengan Al-Kitab was sunnah, setelah daripada dimemunahkan oleh Hallaj dan Abu Yazid Al-Bustami. Ini cara-cara yang dikemukakan oleh alim ulama kita di dalam sejarah dengan cara bagusnya. Kalau gitu, usaha ulama 2-3-4 orang ni pada Qurun yang kelima ni berjaya satu tangga. Berjaya satu